Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam channel Cikgu Asya, guru matematik anda. Okey, baiklah, tanpa membuang masa pada hari ini, kita teruskan dengan tajuk kita yang seterusnya, iaitu pemfaktoran dan pecahan algebra. Okey, standard kandungan kita pada hari ini ialah ungkapan algebra dan hukum operasi asas aritmetik. Jom kita belajar sama-sama. Baiklah, sebelum kita mulakan pelajaran kita, elok dulu kita tengok apa standard pembelajaran pada hari ini. Okey, iaitu melaksanakan penambahan dan penolakan ungkapan algebra yang melibatkan kembangan dan pemfaktoran. Okey. Dulu apa yang telah kamu pelajari sebelum ini. Okey, sebelum menyelesaikan pecahan yang melibatkan operasi tambah atau tolak, langkah pertama yang perlu kita lakukan ialah menyamakan penyebut. Masih ingat lagi apa maksud penyebut dan pengangka? Okey, baiklah, kita lihat soalan permudah 3/7 tambah 2/3. Okey, jadi kita perhatikan di sini 7 dan 3. Kita perlu samakan penyebut dia terlebih dahulu, iaitu dengan mencari GSTK. Okey, baik. GSTK bagi 7 dan 3 ialah 21. Okey, bila 21 maksudnya 7 kita darab dengan 3 dan 3 pun kita akan darab dengan 3. Jadi 3 dekat sini kita akan darab dengan 7. Dan 2 akan darab juga dengan 7. Jadi kita tulis semula 3 darab 3 tambah 2 darab 7 per dengan 21. Jadi sekarang ni kita akan dapat jawapan 9 tambah 14 per 21. Okey, kemudian kita akan permudahkan jadi 23 per 21. Jadi kita tukarkan kepada nombor bercampur, iaitu 1, 2 per 21. Okey, baiklah. Kita lihat soalan yang pertama. Okey, permudah 2A kuasa 2 tambah 2 darab 4A tolak 5. Bagaimana kita nak selesaikan soalan ini? Okey, baik. Kita perhatikan dalam soalan ini ada kurungan. Jadi, kita kena lakukan kembangan. Bermaksud kita nak hilangkan kurungan itu. Jadi 2A kuasa 2 kita hanya perlu tulis kembali. Kemudian kita akan darab 2 darab 4A, kita akan dapat 8A. Okey, 2 akan darab dengan negatif 5, kita akan dapat negatif 10. Kemudian kalau kamu perhatikan di sini 2, 8 dan 10 adalah nombor genap. Bila nombor genap bermaksud dia ada faktor sepunya. Kalau dalam kes ini kita mencari faktor sepunya terbesar. Okey, bagaimana kita nak laksanakan penyelesaian ini? Iaitu kita gunakan kaedah pembahagian berulang. Di mana kita menulis kembali 2A kuasa 2 tambah 8A tolak 10. Kemudian FSTB dia adalah 2. Okey, 2A kuasa 2 kita bahagi dengan 2, kita akan dapat A kuasa 2. 8A bahagi dengan 2, kita akan dapat 4A. Dan negatif 10 bahagi dengan 2, kita akan dapat negatif 5. Jadi di sini bila kita gabungkan dia akan jadi A kuasa 2 tambah 4A tolak 5. Jadi kita tulis kembali. Okey, jawapan 2 ini adalah FSTB. Kemudian kita hanya salin balik sahaja A kuasa 2 tambah 4A tolak 5. Okey, kemudian ada lagi penyelesaian seterusnya. Okey, kita sambung penyelesaian yang tadi. Okey, baik. Sekarang ni kita lihat 2 darab A kuasa 2 tambah 4A tolak 5. Jadi kalau kita perhatikan, kita kena faktorkan lagi sekali kerana
Ini melibatkan 3 sebutan dalam satu ungkapan. Jadi kita kena faktorkan dengan menggunakan kaedah pendarapan silang. Jadi pendarapan silang ni, apa yang kita perlu perhatikan di sini adalah nombor yang di belakang sekali. Jadi kita akan dapat negatif 5. Bermaksud nilai yang kita akan darab 1 darab 5. Ini asas ya. Sama ada kita nak darabkan negatif 1 darab 5 atau 1 darab negatif 5. Daripada sini kita akan cuba di bahagian kotak ini. Jadi kita cuba dengan negatif 1 darab dengan 5. So kita akan dapat negatif 5. Jadi kita salin dahulu. A kuasa 2 tolak 5 tambah 4A kan. So kita susun begini. Kemudian kita lihat A kita darab dengan A. A darab A iaitu A kuasa 2. Kemudian positif 5 darab negatif 1. Kita akan dapat negatif 5. Dah betul lah jawapan tu. Kemudian A kita akan darab dengan positif 5. Kita akan dapat 5A. Kemudian A kita akan darab dengan negatif 1. Jadi kita akan dapat negatif A. Jadi laksanakan operasi tambah iaitu 5A tambah negatif A. Jadi jawapan dia ialah 4A. Kemudian kita salin kembali jawapan yang kita perolehi. Bagaimana kita nak menulis jawapan untuk yang seterusnya? Baik, kita tengok di sini. A tambah 5. A tolak 1. Jadi kita tulis kembali A tambah 5. Kemudian A tolak 1. Jelas ya? Baik. Seterusnya, kalau kita nak semak jawapan kita sama ada betul atau salah, kita boleh menggunakan kembali kaedah kembangan. Daripada jawapan ini, kita akan dapat kembali soalan yang asal. Baiklah, kita tengok pula soalan yang kedua. Permudah 4 darab A tolak 1 kuasa 2 tolak 16. Kalau kita perhatikan di sini, 4 dan 16 adalah kuasa 2 sempurna. 4 dengan 16 kuasa 2 sempurna. Jadi kita boleh jadikan dia sebagai 2 kuasa 2 dan 4 kuasa 2. Baik. Kita boleh tulis sebagai 2 kuasa 2 darab A tolak 1 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. Kalau kamu masih lagi ingat, ini adalah melibatkan pemfaktoran yang melibatkan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Sebab ini kalau kita perhatikan ialah dia ada kuasa 2 kan. Yang ni pun ada kuasa 2. Kemudian apa yang perlu kita buat? Kalau kita perhatikan A kuasa 2 tolak B kuasa 2, dia mesti ada 2 kurungan. Satu kurungan yang kita akan tambah, satu kurungan yang kita akan tolak. Mana-mana satu, sama ada tolak atau tambah dulu pun tak ada masalah. Baik. Sekarang ni kalau kamu tengok di sini, kita akan pecahkan kepada 2 kurungan, iaitu kurungan pertama 2 darab A tolak 1 tolak 4. Kurungan yang kedua 2 darab A tolak 1 tambah 4. So saya harap kamu jelas ya. Maksudnya di sini adalah A tolak B, di sini A tambah B. Cikgu kata tadi, nak tulis A tambah B dahulu pun tak apa. Nak tulis A tolak B kemudian tambah B pun boleh. Tak ada masalah. Jelas ya?
Ini yang kita ingat baliklah yang kita belajar masa 2.2 dahulu. Kemudian kita bila ada kurungan, ingat kita kena buka kurungan. Jadi 2A tolak 2 tolak 4. Okey, kurungan yang kedua 2A tolak 2 tambah 4. Jadi kita akan dapat jawapan 2A tolak 6, 2A tambah. Baiklah, sekarang kita lihat soalan yang ke-3A, permudah setiap yang berikut. Okey, soalan A, 3x per 5y tambah 2x per 5y. Jadi bagaimana kita nak menyelesaikan soalan ini? Okey, kita perhatikan penyebut. Bila kamu lihat penyebut di bawah ini 5y dan 5y. Jadi penyebut dia dah sama. Jadi kita tak perlu buat apa-apa lagi. Kita cuma letakkan balik 5y. Kemudian kita salin sahaja 3x tambah 2x. Jadi kita akan dapat 5x per 5y. Jadi kita akan permudahkan. Kita akan dapat x per y. Okey. Okey, baiklah. Kita sambung soalan 3B. Okey, D tambah 2 per 4I. Tolak D tolak 4 per 4I. Okey, jadi kalau kamu perhatikan di sini, penyebut dia dah sama. Jadi kita hanya perlu tulis kembali 4I. Okey, kemudian D tambah 2. Okey, tolak. Okey, bila di belakang ni ada ungkapan, kita kena pastikan ada kurungan. Okey, jadi kita akan dapat D tambah 2 tolak, kemudian kita akan letakkan kurungan di sini, D tolak 4 per 4I. Okey, saya rasa kamu dah jelas ya. Okey, kemudian apabila ada kurungan, kita kena buka kurungan, D tambah 2 tolak D tambah 4 per 4I. Okey, saya rasa kamu dah jelas. Okey, kemudian kita permudahkan dalam mencari sebutan serupa. D tolak D, kemudian 2 tambah 4. Jadi kita akan dapat jawapan 6 per 4I. Kemudian kita akan permudahkan 3 per 2I. Okey, baiklah sekarang kita lihat soalan 4A. Permudah setiap ungkapan yang berikut. Okey, baik. 3P per 2Y tolak 5P per 7XY. Kalau kita perhatikan di sini, 3P per 2Y tolak 5P per 7XY. Jadi kita akan nampak bagaimana kita nak menyamakan penyebut bagi 2Y dan 7XY. Jadi kita akan dapat di sini 2 dengan 7 kita dapat 14. Okey, Y, yang ni dah ada Y, so tak ada masalah. Ini ada X, tapi yang ni tak ada X. Jadi kita kena darab dengan 7X. Barulah kita dapat nilai 14XY. Jadi kita akan tengok langkah yang seterusnya. Kita simplify atau kita permudahkan. Okey, bila dah penyebut dia dah sama, kita tulis sekali je lah. Okey, 14XY. Jadi 3P darab 7X, kita akan dapat 21PX. 5P darab dengan 2, kita akan dapat 10P. Jadi, itu sahaja jawapannya. Okey, saya rasa kamu jelas tak? Okey, kalau kurang jelas, kamu boleh letakkan tanda komen supaya saya boleh jelaskan lagi apa yang kamu tak faham selepas ini. Okey, baik. Okey, baiklah kita tengok soalan 4B. Okey, 2 per P tambah Q tolak 5X per 3 darab P tambah Q. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita mesti samakan penyebut terlebih dahulu. Okey, baik. Kalau kita lihat di sini P tambah Q. Okey, dekat sini okey, ada 3 darab P tambah Q. Jadi kita nak samakan penyebut dia.
Okey, kita akan darab dengan 3. Sekejap Kita akan darab dengan 3. Jadi bila penyebut kita darab dengan 3, pengangka pun kita akan darab dengan 3. Jadi jawapan dia ialah 2 kali 3, kita akan dapat 6. So, tolak 5x. Jadi, per dengan 3 darab P tambah Q. Dah selesai. Okey, baik. Okey, sekian dahulu daripada saya untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton di channel Cikgu Asha. Jangan lupa kamu like, subscribe dan juga share dengan rakan-rakan kamu yang lain. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.